So, saudara, kita dengar tadi Izzuddin, Amir, Aqil dan Mirza. Tentunya jumlah kecil, tapi mengesankan kerana mereka ini bercakap dengan keyakinan, dengan optimis. Padahal kalau tanya mereka, ini hidup sengsara ini. Pendapatan rendah, masa depan tak menentu, kerja tidak ada, tetapi tidak ada yang nampak mengeluh dan merasakan terlalu pesimis. Ini anak-anak muda yang memberikan harapan kepada kita. Apa yang mereka sebut? Pertama, mereka nak kerja. Mereka sanggup bekerja. Seorang yang lulusan universiti sanggup jadi guru kafar. Seorang sanggup jual air jagung. Seorang jadi peniaga-peniaga kecil, petty trader, begitu, ya. Mereka menolak tanggapan bahawa anak muda atau Melayu itu malas. Dan disuarakan juga, kalau pandangan ini dilemparkan dan melalui leteran pimpinan yang lama-lama ini, ia akan memberikan stigma. Anak muda yang tak ada kerja, ini stigma yang negatif. Dan kesannya ada yang disuarakan tadi salah seorang, bahawa ini menjadikan satu faktor psikologis yang menyebabkan mereka rasa kecewa dan resah. Jadi kawan-kawan kita harus bantu memperbaiki keadaan yang sedemikian. Ada juga pandangan yang menyimpulkan tentang apa yang diumumkan di atas oleh menteri-menteri ini tak sampai ke bawah, ya. Bunyi lunak, jumlah wang, peruntukan dan sebagainya, tetapi bila tanya di bawah tak sama. Maknanya kita harus pastikan rantaian penyaluran itu lebih berkesan. Ini terutamanya kerana seperti mana kita tahu, angka dan berdasarkan perangkaan yang terakhir ini terus membimbangkan, ya. Berapa jumlah penganggur sekarang? 778,000. Dan kalau kita lihat, kadar pengangguran yang paling tinggi ialah di kalangan belia, ya. Kalau yang di atas tu sekali, kadar penganggur di kalangan belia di antara 15 hingga 24, itu hampir 13%, ya. Kadar pengangguran belia 15 sampai 30, 9%. Pengangguran purata 5%. Jumlah hampir 800,000 yang menganggur di negara kita. 800,000, sebahagian dari keluarga, sebahagiannya itu kepala keluarga. Jadi ini masalah yang rumit. Ia memerlukan oleh yang demikian beberapa langkah yang berani dan tegas oleh kerajaan. Dan sebab itu saya katakan, bila orang tanya soal kerajaan yang sekarang ini, bila kerajaan itu dipertikaikan keabsahannya dan tidak stabil, ada rebutan. Rebutan itu hanyalah untuk jabatan-jabatan penting, JLC. Jadi Perdana Menteri kerjanya sibuk hari-hari. Memang betul, saya akui, tabik, sibuk. Sibuk apa? Nak atur ahli parlimen ini ketua JLC mana. Saya nak nasihat kepada Perdana Menteri, menteri-menteri, yang paling penting kita atur ialah bagaimana nak jana pertumbuhan ekonomi supaya 800,000 penganggur dapat diberi peluang pekerjaan. Pemerintahan harus stabil, ekonomi harus dijana, program-program baru diperkenalkan, latihan perlu diperbaiki, termasuk bawah HRDF, tabung latihan untuk utamanya anak-anak muda, sumber manusia, kemudian program latihan termasuk untuk memenuhi keadaan teknologi digital atau digitalization sekarang ini, dan memberikan keyakinan baru kepada pelabur. Pelabur tidak akan yakin kalau dia lihat umpamanya tumpuan pemerintah itu hanya pengagihan
kekayaan dan jabatan kepada ahli-ahli parlimen. Prabowo nak tahu dasar dari pemerintah yang ada yang membolehkan kita meningkat keupayaan ekonomi, meningkat pelaburan dan mendapat keyakinan dan membuka ruang. Dan sebab itu kita, walaupun kita harus berhati-hati dalam masalah kekangan ekonomi pandemik ini, dengan PKP ataupun jarak sosial atau pembatasan sosial, tetapi kita juga setuju bila ruang-ruang perniagaan dibuka dengan kawalan yang ketat dan juga pelancongan dalam negeri itu ditingkatkan supaya hotel, restoran dan peluang-peluang pelancongan itu dapat memberikan kemudahan dan tambahan pekerjaan. Dan selain itu, kita sering suarakan tentang keperluan menjana semula IKS atau SMEs supaya kelompok terbesar yang menganggur atau dibuang kerja ini dari kelompok ini. Jadi oleh demikian harus ada juga langkah-langkah tambahan.